Live kita pada malam ni adalah tajuk, sebenarnya saya dah pernah sentuh pada sebelum-sebelum ni, tapi starting bulan ni kita akan susun everything ikut dia punya flow. Means kalau dah ikut dia punya flow ni, dia step by step lah. Dan benda ni memang saya akan ajar percuma je sebenarnya. Okay, tak ada charge apa-apa. Just you masuk group, ajak kawan-kawan masuk group dan make sure bagi tahu dekat kawan-kawan isi maklumat yang diminta tu selengkap-lengkapnya. Jadi bila dia dah isi lengkapnya, barulah saya punya team akan bantu untuk approve dia untuk masuk group. Okey. Waalaikumsalam. Tuan Arifin, berapa kali dia bagi salam ni? Tadi Tuan Syarin. Waalaikumsalam Tuan Arifin. Okey. Tak apa. Saya assume homework semua dah siap. Okey. Jangan risau, saya akan baca satu-satu. Okay? Yang mereka ni sebenarnya dah join program Investor Masterclass, yang mana program tu akan berlangsung selama 8 bulan. Yang mana saya akan guide mereka into detail. Maksudnya, dan tajuk yang hari ni, diorang dah belajar dah pun semalam. Okay? Maksudnya apa benda yang you kena ada, mindset yang you kena ada bila you nak jadi baik investor, baik trader. This is the mindset yang you kena ada. Right? Tapi perbezaan mereka dengan you all dalam ni, you all belajar free. Diorang belajar berbayar. On top of that, saya akan bantu refinekan, lebih cantikkan lagi dia punya goals, dia punya matlamat, dia punya mindset, semua benda tu. Right? Pening sikit. Baru hari kedua. Relax lah. Okay? Kelas pun baru habis berapa jam? 8 jam? 5 jam? Okay, baru habis 5 jam kelas. Dah pening kepala kan? Baru hari kedua. Ada berapa hari lagi ni sampai 8 bulan. Okay, baik. So, tanpa perlu bercakap panjang, tanpa perlu bersembang panjang, okay, topik kita pada malam ni memang saya cakap mindset. Okay, macam mana you nak prepare yourself, especially yang baru join. Maksud baru join ni, you baru buka CDS, baru habis kelas, baru habis program, but then live ini adalah perkongsian macam mana you nak set you punya kepala otak, you nak tune you punya kepala otak supaya you boleh jadi pelabur yang hebat, pedagang yang hebat. Okay? Nak cakap saya hebat? Tak, saya tak hebat sangat. Okay? Saya tak hebat. Tapi saya hanya berkongsi based on pengalaman saya. Pengalaman saya 5,000 jadi tut. Okay? Jadi saya hanya berkongsi pengalaman. 6 tahun pengalaman terlibat dalam saham. Jadi, itu je sebenarnya yang saya ada. Okay? Selain daripada MSTA, saya ada pengalaman. Itu sahaja yang saya ada. Dan saya hanya kongsi pengalaman apa yang saya ada. Dan saya bagi semuanya secara percuma dekat dalam grup ni. Alright? Dan setiap hari, hampir 100 orang minta untuk masuk ke dalam grup. Tapi kami tak approve. Antara sebabnya maklumat yang diminta tu tak dilengkapkan. Okay? Sebab apa kami minta maklumat tu? Sebab kami nak mensahihkan anda adalah manusia, bukan orang kata fake account. Okay? Tu sebab kami minta you punya phone number. Okay. Baik. Tajuk kita pada malam ni adalah mindset. Kenapa saya cakap mindset ni agak penting bila you nak terlibat dalam pelaburan? Sebab ramai orang dekat luar sana banyak bercakap macam ni tau. Bila you terlibat dengan saham, yes, you boleh untung, you boleh jadi kaya apa semua kan. 1 minit 1,000, 3,000, dan anda semua biasanya dimomok-momokkan benda-benda yang gula-gula ni lah, benda-benda yang manis apa semua kan. Dan anda pun mulalah akan tu sebab, antara sebab mungkin anda terlibat dengan saham sebab ada benda-benda macam tu. Tapi bila you dah join in, bila you dah involve, baru you rasa macam semuanya tak seindah yang diperkatakan. Okey, berapa ramai yang rasa macam tu? Cuba komen. Saya rasa macam tu. Okey? Orang boleh buat, kenapa saya tak boleh buat? Cuba komen. Sebab perbezaannya adalah mindset. Okey? Mindset je, you just tweak sikit je, you akan dapat sebenarnya. Okey? Macam yang saya dah buat dekat group Investor Masterclass. Tweak sikit je mindset. Lepas tu dia cakap, sikit je sebenarnya. See? Okay? Easy sebenarnya saham ni tuan-tuan dan puan. Okay? Dan you kena tahu, you kena faham yang saham ni adalah bukan skim cepat kaya. Bermaksud hari ni anda labur 5,000, esok jadi 1 juta. Tak boleh. Dia bukan macam tu. Bukan macam tu cara dia. Okay? Tapi anda memang confirm boleh jadi kaya
given that anda ada satu mentality, anda ada satu mindset untuk you pergi ke satu tahap yang lebih tinggi. Okay, untuk you capai, orang kata capai jadi kekayaan tu lah, capai yang terms kaya you tu. Okay, dan you kena faham dalam mindset ni saya akan sentuh juga bila sebut pasal kaya ni, kekayaan setiap manusia ni berbeza definisi dia, sebab dia panggil apa, dia very broad definition of kekayaan tu, dia very broad dia punya definition. Okay, so for me kekayaan adalah sekian. Okay, dan apakah definisi kekayaan you? Definisi kekayaan you mungkin saya ada duit sebanyak 1 juta dalam akaun simpanan saya. Mungkin itu anda punya definisi kekayaan. Okay? Tapi definisi kekayaan setiap manusia berbeza. Saya punya definisi kekayaan tak sama dengan orang lain. Sebab salah satu sebab kenapa definisi kekayaan kita berbeza-beza. Yang pertama, anda dibesarkan dengan cara yang berbeza-beza. Okay? Siapa dekat sini yang dilahirkan oleh mak dengan bapa yang sama? Okay? Mungkin adik-beradik lah selalunya macam tu. Tapi rata-ratanya yang dalam grup ni saya tengok adalah few yang memang adik-beradik dia invite adik dia invite abang dia join in group ni. Okay, that's good. But confirm, contoh macam saya lah, macam saya dengan macam Tuan Amir ni yang tengok baru masuk ni. Okay, contoh macam saya dengan Tuan Amir, kita confirm dibesarkan dengan ibu bapa yang berbeza, background yang berbeza. Okay, dan kami pun mendapat pendidikan yang beza. Okay, kawan-kawan kami, surroundings kami pun berbeza. Jadi idea of kekayaan kami pun definitely berbeza. Okay, even saya dengan kawan-kawan saya pun definisi kekayaan saya pun tak sama, walaupun mereka adalah surrounding saya. Okay, bermaksud ada orang nak kaya dia ada 1 juta. Ada juga student investor masterclass, dia cakap cita-cita saya tak besar, cukup saya ada duit banyak ni je. Tak payah jadi jutawan pun janji cukup. Nampak tak? Definisi kekayaan tu dia tu lain. Definisi kekayaan dia adalah dia cukup. Okay? Ada orang yang definisi kekayaan dia, saya ada 1 juta. Nampak? Dia dah tak sama. Okay? Tapi bila you cakap definisi kekayaan saya adalah cukup, but how much money is cukup for you? Okay? You have to be very refined lah dalam you punya keputusan apa yang you nak. Okay? You have to be very detailed in that particular parts lah. Okay? So that is first thing, you kena prepare yourself. You kena faham yang saham bukan tempat untuk you jadi cepat kaya, but dia adalah platform untuk you jadi kaya. Okay? Tapi macam mana you nak jadi kaya? Kaya setiap manusia berbeza. You jangan compare diri you dengan Mamat yang dah terlibat saham, sebab yang dah terlibat saham yang sekian. Sebab you kena faham, dia dah terlibat mungkin dah lebih daripada 10 tahun. Mungkin dah hampir 10 tahun. Kita tak tahu. Itu satu. Yang kedua, you jangan compare diri you dengan dia. Sebab satu, mungkin modal dia dah besar. Modal you baru 5,000. Baru nak start, baru nak berjinak. Okay? You jangan tengok pulangan dia dalam bentuk wang ringgit sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Yang penting sebenarnya bila you ada satu mindset ni, benda yang paling penting adalah you kena tengok pulangan dari sudut percentage. Okay? Kenapa dalam sudut percentage? Sebab performance adalah semua atas nombor percentage, bukan atas berapa jumlah ringgit. Sebab you punya kantong berbeza, you punya poket tak sama. Okay? Mungkin dia ni CEO, bekas CEO. You mungkin baru manager ataupun baru fresh grad. Okay? Fresh grad you nak dapat duit daripada mana? Kerja pun belum tentu dapat lagi. Okay? Lepas tu mungkin you baru kena retrench, baru kena VSS. You mungkin ada duit VSS, duit you banyak sikit, extra sikit. So, dia berbeza-beza. Maksudnya modal permulaan you untuk melabur tu, dia dah tak sama, dah berbeza. Okay? Maksudnya poket you tu dah tak sama. Okay? Kemampuan kewangan pun dah tak sama. Jadi, jangan comparekan diri anda dengan orang lain yang dekat luar sana. Cara you, bila you jadi investor atau trader, the best is you have to compare diri you hari ni dengan diri you semalam. Macam mana you perform. Okay, let's say saya minggu ni saya dapat 7%, last week saya dapat 6%, contoh. Jadi minggu ni saya perform lebih baik berbanding minggu lepas. So yes, saya tahu saya lebih baik daripada minggu lepas. Macam tu, daripada segi percentage.
Sebab apa saya ukur daripada segi percentage? Salah satu sebab dia adalah bila you ukur dari segi percentage, contoh you dapat 6% last week, this week you punya 6%, kalau you ambil dalam ringgit mungkin last week you punya 6% is 600 ringgit. But then you punya 6% this week automatically dah tak sama sebab modal you dah berkembang. Okay, jadi macam mana you nak ukur you punya percentage you are performing better than last week? Dan macam mana you nak tahu you punya profit ni, you generate profit ni adalah dia panggil apa? Consistent. Macam mana you nak tahu consistent? Tu sebab you kena tengok numbers dalam bentuk percentage. Jangan tengok berapa ringgit you dapat. Okay, sebab bila you invest, you dapat untung. Untung tu you bawa, masih you tak keluarkan dalam sedia, you untung you dapat dan you buat balik. You guna balik duit tu untuk trade. Dan you dapat duit tu untuk trade. Jadi macam mana you nak compare you punya performance? You kena ukur daripada segi percentage. Okay? Itu yang saya sangat-sangat tekankan dekat dalam program yang ni lah. Tu sebab Tuan Nur Arnida ni dia tahu kenapa kena ukur daripada segi percentage. Okay? Sebab modal you makin besar. Okay? Dan kalau you nak compare diri you dengan orang yang ada dekat luar sana, salah satu cara dia adalah you kena compare melalui percentage. Okay, mungkin dia ada 50,000, dia ada 3,000, dia cakap okay, cukup power dah ni, aku ada dapat untung 3,000 kan, kau baru dapat apa? 300. Engkau baru dapat apa? 500. Let aku punya 500 tu 10%, engkau punya 3,000 tu baru berapa? Tak sampai 5%. Let contoh, nampak tak? Jadi you dengan modal kecil pun you boleh jadi belagak balik lah. Okay, so you have to look into percentage, bukan tengok berapa wang yang you ada dalam tangan. Okay. So itu point yang kedua. Lajunya aku pergi. Ya Allah, nak habis point dah. So you dapat tangkap tak apa yang I nak sampaikan ni? Apa yang saya cuba sampaikan pada malam ni? Okay? Cuba you komen dekat bawah ni tuan-tuan dan puan. Apa yang you dah belajar selama baru 15 minit babe. Okay? Cuba komen dekat bawah selama 15 minit ni. Apa yang you dah belajar, apa yang you dah pick up sepanjang live kita yang baru pendek 15 minit. Alright, apa yang you dah belajar? Cuba komen. Okay. Sebab tadi saya browse saya punya Facebook, saya perasan ada orang cakap susah rupanya nak cakap depan kamera ni. Baru tahu susah nak cakap. Kan? Especially kalau saya bercakap atas stage, yes, saya boleh lagi interact dengan you all directly sebab saya nampak wajah. Jadi saya tahu you faham ke tak faham ke. Okay? Tapi bila cakap depan kamera ni, I tak nampak you punya muka. Jadi, dia agak payah sikit I nak tahu, you faham ke tak faham ni? Jadi, tolong komen. Cara dia untuk kita berinteraksi adalah komen. Tolong komen kat bawah tu, jadi saya boleh nampak you all. Okay? You dah faham kat mana. Cuba komen, apa yang you dah belajar selama 15 minit saya membebel. 2 point je. Okay, tolong komen. Okay? Yes, betul. Thank you. Okay? Emosi mindset. Saya belum sentuh lagi sebenarnya. Okay, tak apa. Ya, saya dah sentuh ke? Saya rasa macam belum. Tapi tak apa. Good point juga sebenarnya. Cuba share. Yang last saya share adalah ukur kejayaan daripada segi percentage. Okay. Yes, mindset sangat penting. Mindset sangat penting lah. Sebab tu ada tajuk mindset tu. Okay. Baik you jadi pelabur, baik you jadi pedagang. Maksudnya baik you jadi trader, baik you jadi investor. Anda kena faham yang mindset sangat penting. You buat apa pun, everything starts dengan you punya mindset. Okay? Kalau you tak ada strong mindset, you are not going anywhere lah. Okay? Yes, betul. Alright, good. Senangnya dia bagi. Okay, dia maksudnya berbeza usaha. Okay. Usaha bezakan diri kita dengan orang lain kerana kita diusahakan. Yes, betul. This is good point. Thank you Cik Puan Syafina. Okay. Saya bagi thumbs up sikit. Alright. Dia cakap yes. Ini point yang saya tunggu sebenarnya. You jangan compare diri you dengan orang yang lain. Itu point penting dia. Okay. Tapi macam mana you jangan comparekan diri you dengan orang lain adalah you kena guna percentage. Percentage tu adalah method. Dia punya gist dia yang penting dia adalah you jangan compare diri you dengan orang lain. Compare you dengan diri you.
yang semalam, yang lepas? Are you a better person? Are you performing better? Macam mana you nak ukur? Cara mudah you nak ukur adalah daripada segi percentage. Okay. Dan cara kedua, kenapa percentage yang saya cakap? So that anda tak rasa anda ni kecil. Okay. Anda tak rasa anda ni kecil sebabkan anda tak ada modal yang besar. Okay. Dan saya ajar you all macam mana nak belagak walaupun modal kecil. Dalam modal belagak, kecil pula tu. Okay. Tapi you still boleh belagak. Cakap, baru 3% dah belagak. Aku 50% kot. Nampak? Modal kecil, RM5,000 dia tak tahu. Kita tutup lah yang atas-atas tu. Kita tunjuk print screen kita yang 50% tu. Tu yang penting. Baru nampak macam, wow, power ada ni 50%. Pegang berbulan-bulan, menangis. Ujung bucu katil sebab saham tu turun naik. Dah naik untung, lepas tu rugi, murung. Orang tak tahu benda tu. Yang you je yang tahu. But then you boleh share lah. Aku 50%, ambil dia 3% apa barang. Okay. Alright. Thank you Cik Puan Sharifah. Dia cakap definisi kekayaan setiap daripada kita berbeza-beza. Betul. Okay. Platform tempat jadi kaya. Compare nilai pulangan dalam bentuk percentage. Jangan tengok berapa ringgit dapat. Compare hari ni dan semalam. Yes, betul. Good point. Thank you Tuan Zulhairi. Yes, thank you Tuan Zakir. Profit diukur dengan percentage. Ukur kejayaan dalam bentuk percentage. Alright. Okay, Tuan Koyum. Tuan Koyum, selalu kat sini panggil Koyum. Okay, Koyum, background mindset setiap orang berbeza. So, pemikiran setiap orang berbeza. Kena ukur kejayaan dari segi percentage. Alright. Cik Puan Khalifah cakap jangan compare diri dengan orang lain. Jangan ukur melalui amount. Kita compare based on percentage. Yes, correct. Nak masa join live trade memang emosi tak terkawal. Sebab semua benda cakap, ni naik. Maksudnya you sibuk kejar ikut orang. You pun tak tahu apa you nak buat. Dan you sendiri tak tahu apa yang you nak. Alright. So, untuk you nak lawan you punya emosi, tuan-tuan dan puan. Yes, betul. Thank you. Kenapa guna percentage? Bagi mengelakkan kita rasa kecil. Yes, boleh. Jadi, walaupun kita modal kecil, kita boleh belagak macam kita ada modal besar. Okay, good. Good point. Well done. Maksudnya anda dah mula faham, anda dah mula pick up. Okay. Yang kedua, dalam saham ni, tuan-tuan dan puan, bila anda baru nak join saham, anda kena ada satu mindset ni pula tau. Yang mana, bila anda terlibat dengan saham, anda dah tahu saham ni confirm rugi. Tak kisahlah apa-apa jenis investment pun, you kena faham investment dalam Islam tak menjanjikan keuntungan. Dia tak bukan menjanjikan keuntungan. Dia tak menjanjikan pulangan yang tetap. Tu ayat betul dia. Okay, so bermaksud tak menjanjikan pulangan yang tetap ni maksudnya kalau you rugi pun tetap pulangan dalam bentuk rugi. Okay, itu sebab dalam Islam cakap tak menjanjikan pulangan yang tetap. Itu adalah pelaburan. Pelaburan yang patuh syariah, dia tidak menjanjikan pulangan yang tetap. Okay, itu barulah investment yang patuh syariah. Okay, dan especially bila you terlibat dengan saham, tuan-tuan dan puan, dalam saham ni, you confirm rugi. Itu mindset yang kedua. You kena tahu, there's always a risk. Tak kisahlah, you buat apa pun dalam hidup ni memang ada risk pun. Memang ada risiko. Cumanya, beza dia, kenapa kita ni takut sangat nak terlibat dengan saham, tuan-tuan dan puan. Yang pertama, bila you terlibat dengan saham, orang cakap, bukan saham ke rugi. Ya, memang confirm rugi punya terlibat dengan saham. Tak ada masalah benda tu. Memang you confirm rugi. Cuma, dengan ilmu yang betul, dengan apa yang you belajar, apa yang you faham, sebenarnya semua benda, it's manageable punya risk. Okay? Even kalau you drive kereta pun, there's always a risk for you untuk, bukan nak doa, tapi there's always a risk untuk you terlibat dalam kemalangan, apa semua. But, macam mana you nak elakkan daripada pengalaman? You kena pandu berhati-hati, tengok side mirror bila nak tukar lane, bagi signal, jangan jadi macam tut sangat kan, tiba nak belok je suka hati kan, bahaya. Okay, maksudnya you have to know how to manage you punya risk. Sama juga dengan saham. Dalam saham, bila you nak beli, you dah tahu you rugi banyak mana, but then macam mana you nak manage you punya kerugian. Macam kita bawa kereta, kita dah bagi signal, kita rasa kita dah betul lah ni semua. Memang kita dah manage kita punya risiko. Okay, aku dah bagi signal ni, harapnya tak ada orang tiba nak belah aku sebelah kanan. Tiba motor lalu sebelah celah tu kan, kita masuk accident. Tak boleh nak jadi, tak boleh nak buat apa. Okay, kita dah manage kita punya risk, but dia akan jadi juga. Okay,
Tapi macam mana kita nak meminimalkan risiko peratusan kita untuk orang kata accident dalam saham ni. Jadi you kena letak satu tahap yang mana you sanggup rugi. Tu sebab maksudnya bila you terlibat saham, you dah kira siap-siap berapa percentage yang you sanggup rugi. You see, I'm talking about percentage. Saya tak cakap berapa ringgit. Okay? Sebab bila you beli setiap saham ni, harga dia dah tak sama. Okay? Bila you nak trade ke you nak invest, you beli harga saham tu. Harga saham tu dah tak sama. Ada yang RM1, ada yang 60 sen, ada yang 70 sen, ada yang RM5, ada yang 100 lebih ringgit per unit. Tapi bila harga pun dah tak sama, okay? You faham tak? Bila harga dah tak sama, bila you beli, bila dia naik, harga tu naik, dia dah setiap 1 sen naik tu percentage dia pun dah tak sama. Okay? Jadi you kena faham juga. Tu sebab bila saya cakap, bila you nak ukur you punya tahap risiko, kira juga dalam bentuk percentage. Tu sebab saya sharekan sebelum ni, tengok dalam bentuk percentage. Okay? Baru you masuk. Bukan you tengok, aku nak rugi 500 ke. Babe, kalau modal kau 100 ribu, kau nak rugi 500, baik kau letak ASB lah 100 ribu tu. At least dah separuh penuh dah satu account. Okay? Takut benar. 500 daripada 100 ribu, 0.5%. Itu pun kau takut ke rugi? Baik letak dekat sini, dekat ASB. Okay, at least dapat juga 5% kan? Alright. Banyak ni, tiba laju pula orang komen. Bagus. Okay. Yes, well done. Okay, good, well done. Okay. Jadi, itu dia tuan-tuan dan puan. Anda kena tahu bila anda terlibat dengan saham, anda confirm rugi. Tapi macam mana anda nak menguruskan kerugian anda. Okay? Bukan menggemukkan kerugian anda. Anda kena kuruskan anda punya kerugian. Maksudnya anda kena manage lah anda punya anda punya losses tu. Okay? Rugi memang confirm, but macam mana you nak manage you punya rugi. Itu yang penting sebenarnya tuan-tuan dan puan. Okay? Jangan you jump in, you nak masuk dalam saham, you cakap boleh ni untung apa semua. Tu bahaya. Okay? Dan mindset yang ketiga, okay? Bila you nak terlibat dengan saham, tolong pastikan anda menggunakan duit lebihan. Apa maksud duit lebihan ni tuan-tuan dan puan? Duit lebihan ni bermaksud bukan duit yang bukan duit yang you guna kalau you, dia macam mana? Duit lebihan ni lupa pula macam mana nak explain. Okay. Contoh macam ni, you dah letak 5,000 dalam CDS. You dah tahu 5,000 ni, whatever happens dekat dalam you punya life, 5,000 ni, you tak perlu pun 5,000 ni. Sebab you dah ada simpanan yang lain. Okay? Maksudnya 5,000 ni bukanlah duit untuk you nak bayar duit sewa rumah, nak bayar duit motor, duit kereta, duit tol, duit minyak, duit makan, duit pampers. Apa lagi? Duit-duit, segala duit lah. Maksudnya duit lebihan. Okay? Jadi, bila you ada duit lebihan, baru you boleh mula melabur. Okay? Yes, idle money. Lah, duit lebihan lah tu, idle money. Thank you Tuan Azrul. Okay, dia cakap idle money. Maksud duit yang memang kalau dia tu duduk situ, dia tak berkembang, no point. Dan you memang tak pakai. Okay? Memang, yes, bahasa paling mudah. Thank you Tuan Khairul. Dia cakap kalau duit ni hilang pun you boleh senyum lah macam, tak ada hal lah, aku simpanan aku ada 1 juta lagi kot. Apa barang 5,000 hilang. Dia macam tu punya feel lah. Contoh. Okay, contoh dia punya feel macam tu. Okay. Jadi itu dia tuan-tuan dan puan. Anda kena ada mindset yang mana bila anda nak melabur, dia bukanlah lubuk untuk anda clearkan hutang-hutang anda. Saya baru share pagi tadi sebenarnya dengan student Investor Masterclass. Jangan gunakan duit saham untuk clearkan hutang. Dia ada strategi lain. Macam mana you nak clear hutang tapi menggunakan saham. Dia ada strategi dia. Okay, tapi malam ni kita cakap pasal mindset, bukan strategi. Okay, so tuan-tuan dan puan, jadi tuan-tuan dan puan, make sure bila anda nak terlibat dalam saham, anda ada duit lebihan. Bermaksud
mulalah sekecil-kecilnya, tak kisah. Janji itu tak, duit tu tak ada, dia tak ganggu you punya hidup. Okay. Maksudnya kalau you ada komitmen bulanan, let's say komitmen bulanan anda adalah 5,000. Okay. Tapi duit yang anda ada, kira dah tambah tolak ngam-ngam je, ada lebihan 500. Contoh. Okay. Jadi 500 tu lah yang lebihan tu anda letak tepi. Dia macam tu. Okay. Macam tu. Anda kena memang pandai bajet supaya anda ada simpanan, baru anda boleh terlibat dalam pelaburan. Itu yang penting. Okay. Especially yang ni, yang baru-baru grad ni. Saya perasan ramai yang dalam grup ni, dia tak sampai 30. Even yang baru grad pun ada, yang tak sampai 20 pun ada dalam grup ni, saya perasan. Jadi, make sure bila anda nak terlibat dengan saham, anda ada duit lebihan. Okay, maksudnya anda jangan pinjam duit siapa-siapa. Jangan pinjam duit family. Jangan pinjam duit kawan. Jangan pinjam duit along especially bila anda nak terlibat dengan saham. Jangan ambil loan bank. Jangan buat personal loan. Lepas tu you kena bayar. Bila you dah ambil personal loan, you buat dalam saham, bila rugi, siapa nak bayar duit loan tu? Terpaksalah keluar duit poket daripada duit poket sendiri untuk bayar loan tu. Kan dah sia-sia, dah lah rugi. Loan tetap kena bayar, ada interest lagi. Okay. Monetarium dah U-turn. Tak tahu lah U-turn betul ke tak. Saya pun tak faham apa dia cakap. Okay, saya tak apply. Jadi dia tak effect saya. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan, itu dia antara mindset yang you kena ada bila you nak terlibat dengan saham. Okay. Tak ada semuanya indah-indah belaka, tak ada semuanya gula-gula yang manis-manis. Dia memang ada pahit, dia ada pahit dia. Cuma macam mana you nak you nak ada disiplin tu apa semua, this is dia punya mindset. You kena ada satu fahaman. Ini adalah fahaman-fahaman yang you kena pegang sebelum you jump in, sebelum buat decision untuk terlibat dalam pasaran saham. Okay. Bila you nak terlibat dalam investment ataupun trading. Okay. Okay ke kalau student macam, saya tahu Tuan Koyum ni dia antara part time dengan saya. Dia selalu bantu saya jadi coach untuk saya punya program pembangunan hoki dekat KL. Dia student dan saya tahu dia ada buat side business. Yang memang side business dia pun pada pandangan saya sangat-sangat besar potensi dia. Okay, tapi yelah dia student, dia tak sempat nak uruskan banyak semua benda semua kan. Tapi dia cakap dia nak kumpul duit. Saya cakap silakan kumpul duit. Okay, start off dengan 2,000 pun tak ada masalah. Tapi make sure 2,000 yang you letak dekat dalam CDS tu bukan duit untuk you nak makan, duit minyak you nak pergi kelas. Okay, maksudnya dia tak ganggu. Bukanlah duit yuran you untuk you bayar. Okay. Jadi student satu lagi. Macam Tuan Koyum ni saya tahu dia tak ada PTPTN. Tu sebab dia berniaga. Kalau anda student dapat duit PTPTN, jangan beli saham. Jangan masuk dalam CDS, mengarut. Okay. Duit yang kerajaan bagi, pinjaman yang kerajaan bagi tu untuk anda belajar. Okay, so gunakan memang untuk ke jalan anda belajarlah. Jangan pula duit PTPTN tu you all masuk dalam saham. Okay. Tapi masuk dalam saham lebih baik daripada you pergi beli handphone baru. Tapi pada saya dua-dua tu tak bagus. Jadi maksudnya jangan guna duit pinjaman. Yelah PTPTN tu pinjaman. Kata kunci dia jangan guna duit pinjaman. Guna duit sendiri. Duit lebihan sendiri. Bukan duit pinjaman yang diberikan oleh bank ataupun mana-mana institusi kewangan. Ada faham? Kalau faham cakap dekat bawah tu. Komen dekat bawah tu. Faham tuan. Macam cerita P. Ramlee lah. Alright. Itu mindset yang ke berapa dah? Ketiga. Okay. Yang pertama, compare diri you dengan diri you sendiri. Yang kedua, buat perbandingan berdasarkan percentage. Tu yang kedua. Yang ketiga, you confirm rugi bila you terlibat dalam saham. Yang keempat, gila 4 siut aku bagi. Yang keempat, bila you terlibat dengan saham, tuan-tuan dan puan, tolong guna duit lebihan. Okay, sebab dalam saham, untung tu confirm. Untung confirm. Rugi tu confirm. Okay. Rugi tu confirm. Tapi untung tu wajib. Okay. Okay.
Yes, hashtag tu penting. Jangan guna duit pinjaman, guna duit lebihan ataupun duit sendiri. Alright. Itu yang sangat-sangat penting lah bila you nak terlibat dengan saham. Okay. Okay, good. Thank you. Ramai yang faham. Ramai yang dah mula ada kesedaran diri. Bagus. Alhamdulillah. Nasib baik aku tak suruh komen. Faham, Cip. Okay. Good. Well done. Kalau anda dah faham, bagus. Okay, tepuk dekat dada sendiri. Cakap diri sendiri. Tahniah. Aku dah faham. Okay. Tahniah. Aku dah faham. Aku pelabur yang hebat. Akaun CDS pun tak ada. Pelabur yang hebat. Konon. Alright. Tak apa, semalam saya dah ajar macam mana nak buka CDS. InsyaAllah Isnin dah buka. Okay. Kejarlah you punya reminder. Okay. Oi, tolong cepat sikit weh. Aku nak trade ni. Aku nak jadi pelabur yang hebat. Cewah. Confident je. Kau kenapa confident sangat kata reminder kan? Lepas tu you jawab balik. Saya dengar apa ni? Dalam apa saya dengar live Tuan Iqbal. Macam aku ni popular sangat je lah. Ya, saya dengar live Tuan Iqbal. Bagus je. Kelas adalah percuma kan. Live online percuma. Lepas tu dia ajar macam mana nak jadi pelabur yang hebat. Itu tak pasal-pasal kena smash dalam industri ni. Okay. Untung wajib. Jangan macam tu. Betul-betul. Dia terbalik pula ayat dia. Untung wajib, rugi pasti. Betul lah tu. Okay. Rugi tu memang pasti. Tapi untung tu lebih wajib untuk kita cari. Okay. Supaya duit kita berkembang. Alright. So, itu dia tuan-tuan dan puan. Empat mindset sebelum you start terlibat dalam pasaran saham. Okay. Dia ada sebenarnya lebih dalam cerita kenapa you kena ada ni apa semua. Okay. Sebab yelah, ada few yang memang kawan saya yang masa mula-mula terlibat dengan saham, dia fresh grad. Okay, masa tu saya dah terlibat dalam 2-3 tahun dalam saham. Saya masa tu tengah ambil MSTA. Dia fresh grad, dia terlibat dalam saham. Dia convince mak bapak dia, dia cakap, saham ni bagus ni, boleh buat kejaya apa semua. Okay, jadi dia pinjam duit mak bapak dia. Dan bila dia pinjam, dia tak jadi apa pun. Dan dia tak terbayar pun. Last kali dia terpaksa kerja juga untuk bayar balik hutang dia. Dan dia kerja sekarang ni, dia dah mula ada simpanan balik. Baru dia nak betul-betul fokus. Bukanlah dia nak fokus 100%. Bermaksud dia nak jadi orang kata trader yang santai. Casual trader sekarang. Okay, bermaksud sambil dia bekerja. Okay. Sambil dia bekerja, dia boleh jana ke pulangan, dia boleh jana income daripada trading ataupun investment. Okay. Tapi faham tak? You terpaksa, dia pressure dia lain tau bila you ambil loan ni. Okay. You akan rasa macam, okay, katalah you nak kena bayar bulan-bulan 500, tiba bulan tu you tak dapat untung pun 500. Dan you akan rasa pressure macam, mana aku nak bayar ni 500 ni? Sepatutnya untung saham boleh bayar ni 500 ni kan. Tapi rugi pula bulan ni. Okay? Sebab market condition adalah di luar kita punya, dia berada di luar kita punya kemampuan, di luar kita punya kawalan. Susah betul nak ingat. Di luar kita punya kawalan. Jadi benda tu kita tak boleh nak manage. Tapi apa kita boleh manage? Kita hanya boleh manage kita punya risiko. Market nak jatuh, dia jatuh. Dia tak tunggu punya turn. Okay. Kalau you tengok market dunia, satu dunia colour merah pada hari Jumaat yang lepas. Okay. Even kawan saya yang terlibat dekat pasaran Amerika pun, dia trade American punya stocks. Dia cakap, struggle babe hari Jumaat. Dia cakap dia dapat RM200, cukup lah RM200, aku keluar lah. Okay. Tu kawan saya yang terlibat dekat dalam pasaran Amerika. Okay. Dia cakap memang semua market merah, tapi dia cakap dapat 200, keluar je lah. Sebab dia cakap dia pegang pada diri dia, #janji profit. Okay. Janji profit, untung tu wajib. Walaupun 200. Walaupun 200 tu hanyalah 1%. Tetap untung daripada rugi. Okay. Tu sebab untung wajib. #janji profit tu penting. Okay. Jadi itu je sebenarnya mindset bila you nak jadi investor ataupun trader. You kena ada fahaman benda ni. Alright. Yang terakhir, point terakhir saya yang kelima pada malam ni. Okay, point yang kelima. Apa yang
You kena tahu bila you nak jadi investor atau trader yang hebat, anda kena ada target. Anda kena tahu target, anda kena tahu numbers dia, anda kena tahu nombor dia yang anda perlukan untuk anda capai you punya big goals tu. Okay? You punya big goals tu, anda kena capai big goals tu. Macam mana anda nak capai? Anda kena ada satu nilai, satu angka, satu figure untuk you achieve that numbers. Macam mana you nak achieve that numbers? Berapa tahun diperlukan? Berapa lama diperlukan? Modal. Dengan modal you, contoh you ada modal RM5,000, you nak achieve you punya goal, ultimate goal. Contoh you nak achieve that goal, that number. You berapa tahun diperlukan? Berapa pulangan yang diperlukan? Benda tu semua ada calculation dia. Okay? You boleh buat sebenarnya ni calculation. Dia sebenarnya calculation dia simple gila lah calculation tu, tambah tolak bahagi darab. You pakai je lah apa yang you faham. Okay? You nak 1 juta dalam masa 5 tahun. Boleh dapat ke? Achievable ke? Jawapan saya achievable, 1 juta dalam 5 tahun. Okay? Sangat achievable lah 1 juta dalam 1 tahun. Dalam 5 tahun. 1 tahun tu macam magic lah. Unless kalau you punya modal tu besar gila lah. Okay? Jadi untuk 5 tahun, yes, achievable. Okay? Kalau modal kecil, 5 years, 10 years, sangat achievable untuk achieve 1 million tu. Alright? So you have to know your numbers. Anda kena tahu anda punya nombor, anda kena tahu anda punya figures, dan anda kena tahu bila anda nak achieve that. Macam mana anda nak capai benda tu. Tengok modal yang ada. Adakah modal dan jangka masa diberikan untuk capai apa yang nak capai ni reasonable. Kalau tak reasonable, anda kena jadi reasonable. Okay, maksud kalau nombor tu anda tengok tak reasonable, bermaksud diri anda tu yang tak reasonable. Maksudnya diri anda tu yang tak boleh diterima. Jangan terima diri anda sendiri. Cakap, gila siut, aku punya cita-cita ni tak masuk akal. Okay? Ya, ada cita-cita tak masuk akal. Memang kita cakap boleh bermimpi di siang hari lah, boleh kalau nak pasang cita-cita biar setinggi langit lah apa semua kan. Yes, but then you have to know macam mana nak achieve. So bila you tahu you punya numbers, you tahu you punya angka, you tahu you punya ultimate goal, you tahu you punya arah tuju, anda boleh pergi. Okay? Contoh, kenapa anda kena ada goals, anda kena ada matlamat, anda kena ada tahu ke mana arah tuju, supaya anda boleh susun strategi untuk anda jadi konsisten dan disiplin untuk capai that goal. Okay? Kita ambil contoh mudah lah. Saya duduk Seri Kembangan. Dari Seri Kembangan ni tuan-tuan dan puan, yelah, macam saya nak ke Putrajaya, saya dah tahulah memang expert dah kan area ni. Contoh, kalau saya daripada Seri Kembangan, saya disuruh masuk kawasan Ceras. Ceras tu gila bapaknya besar. Ke kawasan Ampang ke. Memang saya tak tahu langsung pasal Ampang. Memang akan sesat, memang confirm akan sesatnya kalau saya tak ada Waze. Okay. Tapi dengan bantuan Waze tuan-tuan dan puan, saya boleh key in dekat dalam Waze ke mana arah tuju yang saya nak sampai. Kalau zaman sebelum tak ada Waze, kita redah je. Redah-redah tak jumpa, berhenti stesen minyak, tanya, bang, jalan ni nak pergi ikut mana? Ikut sini dek. Ikut jalan. Okay. Jadi bermaksud kita tahu matlamat, tapi macam mana kita nak sampai ke sana. Contoh macam tadi, kalau sekarang mudah sebab kita ada Waze. Jadi kita pasang je Waze, dia terus tunjuk jalan. Boleh sampai terus ke matlamat, shortcut. Kalau dulu, macam saya, kalau dulu tak tahu nak pergi ke situ, masa saya mula dapat lesen, tak ada Waze lagi. Tak ada Waze, tak ada Google Maps. Yang apps dekat phone tak ada. Masa tu, zaman tu masih lagi pakai handphone Nokia Touch. Okay. Yang mana sambil drive, boleh type, tak payah tengok, tapi tak ada typo error langsung. Power siut zaman tu. Sekarang ni kat mana boleh buat macam tu. Okay. Mahu accident lah. Okay. Jadi zaman dulu waktu saya dapat lesen, bila saya diminta untuk pergi ke satu-satu tempat tu, kalau saya tak tahu, saya akan berhenti dekat stesen minyak. Saya akan tanya, bang, jalan nak pergi mana apa semua. Bermaksud you boleh sampai you punya goals, tapi sebab you tak tahu jalan tu, you lambat sikit sampai you punya destinasi. You punya goals tak sampai sebab you tak tahu jalan dia tu. Maksudnya you tak tahu berapa numbers dia, percentage dia untuk you achieve that. Okay, you tak ada that figure. Sama juga kalau saya nak pergi Ampang, setempat dekat Ampang, jalan dekat Ampang tu pun sampai hari ni aku tak hafal.
Jadi cakap ni jalan sekian. Apa benda tu? Aku tahu jalan Ampang je. Selebihnya dekat tepi-tepi cabang-cabang dekat Ampang tu aku tak tahu. Okey. Jadi dia macam tu. Boleh sampai tapi lambat sebab you langgar sana dulu, you berhenti sana dulu, tanya brother ni dulu. Okey. Dulu punyalah tak ada Waze ni sampai saya one time ni saya bawa kawan saya, dia cakap berhenti jap, tahan teksi lah. Korang gila apa nak teksi? Kita bawa kereta kot. Dia cakap tak aku bayar teksi ni, suruh teksi ni bawa kita kat depan. Dia pula jadi Waze untuk kita orang hari tu untuk sampai ke destinasi. Okey. Tapi point being is you tahu you punya destination, tapi macam mana you nak capai you punya destination tu. You punya goals tu you nak capai macam mana? Berapa nombor dia? What is the angka? What is the figure? Okey. Apa tools yang you perlukan untuk bantu you capai you punya ultimate goal? Itu sangat-sangat penting. Okey. Bila you tahu you punya ultimate goal, you tahu jalan dia nak pergi sana, insya-Allah sampai. Tu yang penting ni lah. Alright. Saya ada nampak ada orang menangis. Kenapa menangis tu? Okey, tak saya nampak dia tertekan nangis. Jadi saya nak tahu kenapa yang sedih sangat tu. Cuba share. Okey. Alright. Cuba share apa yang you rasa sedih sangat. Mungkin saya boleh pick up, ataupun sedih sebab sebelum ni trade tak pernah ada, tak tahu pun kena ada goals, kena ni ada semua kan. Dah beli semua tools dah ni, dah ada gadget apa semua, dah ada semua software apa semua, tapi tak tahu nak pakai pun tak ada guna juga, tuan-tuan dan puan. Okey. Sampai hari ni jujur saya cakap ayah saya dia tak suka pakai Waze. Sebab yelah dia orang lama, jadi dia memang dia boleh faham lah, dia tangkap okey jalan ni masuk sini. Cuma nak masuk lorong kat kawasan tu baru dia macam lorong nombor berapa tak kita bawa slow. Dia tengok satu-satu. Okey. Orang lama dia macam tu lah. Okey. Dia sampai hari ni tak pakai Waze. Kadang-kadang saya duduk sebelah dia, kalau dia bawa kita macam geram. Kenapa tak buka Waze? Kan senang. Terus sampai. Okey. Dia tak confident juga dengan Waze. Lain orang lain dia punya fahaman. Jadi yang terakhir, bila you nak jadi trader yang hebat, anda kena terus-menerus belajar. Belajar ni tak semestinya belajar dengan saya. Ramai lagi guru yang lebih hebat daripada saya dekat luar sana. Anda boleh belajar dengan mereka. Even ramai yang dekat luar sana pun, yang guru-guru ni pun sebenarnya saya punya guru juga. Baik guru dalam MSTA saya waktu saya ambil MSTA, baik guru saya yang mengenalkan saya dengan saham apa semua. Okey. Jadi boleh je belajar dengan dia orang, tak ada masalah. Belajar dengan saya pun tak apa. Tapi maksudnya bukan dengan saya je, banyak lagi. Maksudnya anda kena terus-menerus belajar dan terus belajar. Maksudnya anda kena buka minda anda untuk terus belajar. Okay, sebab situasi dah tak sama. What happened in the last 20 years, last 20 years benda tu tak berlaku, tapi hari ni benda tu berlaku. Okay, faham tak? Dulu tak pernah berlaku, sekarang dah berlaku. Contohnya PKP. 20 tahun lepas mana ada PKP? 20 tahun lepas krisis kewangan pun aku tak tahu. Yang aku tahu petang-petang aku nak main badminton, nak main bola. Umur 8 tahun, tahu benda. Okey? Krisis terakhir masa tu. Jadi benda tu tak sama. Dan proses yang you kena lalui pun dah tak sama. Okey? Itu sebab you kena terus belajar dan terus belajar. Dan sekarang ni pun teknologi berubah sangat-sangat laju. Macam-macam teknologi yang baru, macam-macam kaedah untuk you invest pun ada. You nak suruh robot invest untuk you pun boleh dah sekarang. Okey, tapi kalau you nak apa ni? Lupa pula nak cakap apa. Saya sampai mana tadi? Blackout sekejap sebab saya ternampak ada orang komen. Okey. Okey, tapi tak apalah. Apa saya cakap? Cuba tolong bantu saya. Terlepas pula. Aduh. Silap pula terpandang komen. Selalu saya cakap saya tak pandang komen. Tapi sebab laju sangat komen tu naik. Jadi saya terpandang. Sebab mata kita ni dia tak boleh pandang benda yang bergerak sebenarnya. Walaupun dia duduk kat ujung anak mata tu, benda bergerak je mesti kita tekan toleh. Okay. Bahaya juga sebenarnya. Dia terpotong. Okay. Ilmu. Yes. Thank you. Okay. So bila you kena terus belajar, teknologi berubah laju. Okey, sekarang robot pun dah boleh buat bantu you keputusan. Tapi you kena faham, memang dah ada robot untuk bantu you buat keputusan, tapi you kena faham asas dia. Kenapa you kena beli saham ni? Maksudnya, untuk set up robot tu nak jadi diri you, dia kena tahu apa yang diri you nak.
You kena faham, you kena set up dekat robot tu, barulah robot tu boleh buat keputusan untuk you all. Okay? Maksudnya you still kena belajar walaupun sekarang dah ada robot. Okay? Even kalau you tengok Warren Buffett punya ni pun, dia cakap dia pun dah mula tak faham pasaran sekarang. You just imagine, salah seorang investor terhebat dekat dunia pun, dia cakap he find it difficult to understand the market nowadays. Dia tak cakap current lah, dia cakap nowadays. Maksud zaman sekarang tu, sebab dia walaupun umur dia dah tua gila, dia masih membaca buku dan dia terus belajar dan mengupgradekan diri dia. Okay? So kalau anda rasa anda dah 5-6 tahun terlibat dengan saham, anda rasa dah cukup? Tak, sebenarnya belum cukup. Anda kena terus lagi belajar dan terus belajar. Okay? Itu sebab saya tak pernah tinggalkan guru-guru saya. Saya masih dengan guru-guru saya sebab saya sentiasa nak upgrade knowledge, sentiasa nak upgrade ilmu. Okay? Even guru saya pun dia upgrade knowledge dia, sentiasa upgrade. So you need to keep yourself upgraded supaya you boleh ikut pace apa yang berlaku dekat dalam dunia ni. Sebab benda ni semua melibatkan you punya duit simpanan. Tolong sayangkan duit simpanan you. Okay. So sekarang baru saya nak pick up you punya soalan, komen-komen. Banyak dah ni. Alright. So, Tuan Zakir dia cakap kita kena ada target. Basically dia summarizekan lah. Kena ada target, berapa lama dan berapa modal. Adakah benda tu achievable? Yes, good. So Tuan Anas dia tanya, kalau kita nak set target tu short term atau long term? Kalau boleh long term. Okay. Sebab macam saya cakap, you terlibat saham hari ni 5,000, belum tentu esok jadi 1 juta. Dan benda tu sangat mustahil 5,000 jadi 1 juta dalam masa 1 hari, 1 tahun pun mustahil sebenarnya tuan-tuan dan puan. Okay. Dia agak mustahil. Dia tak mustahil sebenarnya, 5,000 ke 1 juta dalam kiraan matematik dia tak mustahil. Tapi dalam reality dia mustahil. Itu maksud dia. Okay. So try to put it in a longer term. Maksudnya satu jangka masa yang panjang. Okay. You punya ni target memang kena long term. Alright. Tuan Syafiq dia tanya, berbaloi ke kalau beginner subscribe tools macam Share Investor? Daripada you subscribe Share Investor, you subscribe Bursa Station, murah sikit. Okay. Interface dia sama. Anyway, you bukan nak jadi analis. Okay, you bukan nak jadi analis. Bursa Station cukup untuk you buat duit. Okay. Kalau you rasa Bursa Station mahal, you bayar RM10, you buka UOB, you dapat charting system, charting tools percuma seumur hidup you. Tak payah renew lah. Cuma dia tak best ni, you pakai phone lah. Pakai phone you, lain lah kalau you pakai iPhone 11 Pro tu kan, dia besar sikit. Jadi sedap lah sikit nak buat chat. Lepas tu ada pula Apple Pen kan. Gila lah. Harga handphone pun dah macam laptop lah. Okay. So, yelah, bayar RM10, pakai lah. Alright, tu charting tool. You boleh pakai. Yes, Tuan Zafir, belajar ilmu saham secara istiqamah. Okay, terus dan terus belajar. Alright. Okay. Berapa lama long term tu pula? Masya Allah. Cik Puan Sharifah yang tanya berapa lama long term. Kan I dah ajar. Berapa lama long term? Masya Allah. Tak apa, nanti kita recap balik. Long term tu bergantung kepada apa yang you nak. Okay. You kena tahu you punya ultimate goal lah. Okay, so macam saya, ultimate goal saya adalah saya nak jadi kaya gila-gila, yang mana bila saya dah tak ada dekat atas muka bumi ni pun, selepas 1000 tahun saya meninggal dunia pun, kekayaan saya ni masih lagi memberi manfaat kepada orang lain. Itu maksud kaya saya. Okay, jadi kaya saya sama ke dengan you punya definisi kekayaan? Confirm tak sama. So ultimate goal saya macam mana saya nak capai? 1000 tahun. Tu ultimate goal saya. Even more than 1000 years. Tu ultimate goal saya. Okay. So nampak dah tak sama dah. Benda tu saja dah tak sama. Okay. So set you punya goals berdasarkan apa yang you nak. Okay. What is the biggest? Katalah kalau ada yang cakap dia nak terlibat dengan saham, dia nak dapat financial freedom.
bila you nak achieve financial freedom, you kena tahu berapa amount of money yang you nak achieve financial freedom. Bila bercakap pasal financial freedom, doesn't mean you tak ada hutang. Financial freedom adalah duit bekerja untuk you. Itu maksud financial freedom. Yang mana kita ramai yang salah faham financial freedom ni adalah kita bebas hutang. Okay? Sebenarnya terms bebas hutang tu betul. Tapi fahaman kita tu salah. Macam kita fahaman kita terhadap monetarium tu. Okay? Bila saya baca balik, saya rasa macam benda first yang dia announce tu macam tak ada apa-apa yang silap. Saya rasa lah. Tapi saya bukan pakar dalam dunia banking punya sektor. Saya bukan expert. Tapi benda yang saya boleh faham, kalau you hutang, you bayar je lah. Apa masalah? Kan? Dah pandai ambil hutang, lepas tu tak nak bayar hutang pula. Suka hati kau je. Kalau aku hutang, kau reti pula kau cari sampai lubang cacing. Macam tu lah maksud dia. Okay? Jadi, dah hutang tu bayar je lah. Okay? Hutang tu bawa ke mati, babe. Sebab kalau you mati, hutang tu jatuh kepada next of kin. Kalau wife, kalau anak. Jadi hutang tu memang bawa mati. Okay? Jangan menyusahkan orang yang hidup. Hutang tetap bayar hutang. Alright. Okay? Perlu ke lekat dan tengok gol hari-hari? Kalau boleh lekat, tengok gol hari-hari. Kalau saya tak lekat, saya tak tengok hari-hari. Saya tak lekat tapi saya tengok hari-hari. Okay? Ada cara dia. Macam-macam cara lah boleh buat untuk you tengok lekat hari-hari. Alright? Financial freedom bermaksud duit yang bekerja untuk you, bukan you kerja untuk cari duit lagi dah. Okay? Macam salah seorang cikgu saya lah. Dia cikgu bahasa Inggeris saya masa sekolah menengah. Dia achieve financial freedom masa umur dia 35. You just imagine, umur 35 dia dah reach financial freedom. Dan dia bekerja hanya sebagai seorang guru. Okay? Maksudnya sekarang ni dia dah tak payah buat apa pun, income dia steady, babe. Okay? Memang dia maksudnya financial freedom ni dia tak mustahil sebab duit tu dah bekerja untuk dia. So saya tanya dia, habis tu gaji cikgu buat apa? Sebab saya masih contact dengan dia. Dia cakap, saya cakap, duit gaji ni lah untuk kita berfoya-foya. Sebab duit rumah, sewa rumah dia apa semua, bukan duit sewa rumah, duit rumah yang dia duduk tu, yang loan dia ambil tu, dah dibayar dengan duit yang kerja untuk dia. Means dia dah achieve dah pun financial freedom. Okay? You just imagine, cikgu ada PA. Power tak power? Bermaksud dia punya duit gaji, dia punya stream tu, money stream dia tu, dia punya financial freedom tu, dia dah boleh bayar orang untuk jadi PA dia. Padahal cikgu sekolah je. Okay? You just imagine, power tak power? Okay? Invest ni kira passive income ke? Yes. Investment is passive income. Supposedly passive income, bukan active income. Okay? Tu sebab bila you start investment, anda kena faham itu adalah passive income. Okay? Bila masa anda reach financial freedom adalah ketika mana anda dapat, yang mana anda punya passive income melebihi anda punya active income. Maksudnya anda dah achieve financial freedom. Maksudnya segala loan yang anda ambil daripada bank telah dibayar oleh passive income. Jika anda masih bekerja, duit itulah untuk you all pakai berfoya-foya. Itu maksud financial freedom. Okay? Power apa? Financial freedom. Okay? Ramai orang faham financial freedom tak ada hutang. Agak-agak lah, babe. Cara paling cepat untuk you jadi jutawan adalah menggunakan duit orang lain. Lain pula maksud dia. Tak, maksudnya bila you nak diverse you punya investment, you nak ambil property, you kena ambil loan. Okay? Kenapa you nak beli property, you kena ambil loan? Kalau you bayar cash, confirm LHDN datang ketuk you punya pintu rumah. Mana kau dapat duit berjuta-juta ni? Alright? Memang dia akan soal jawabnya. Tu sebab kena ambil ni juga. Okay? Okay? Tu maksud dia. Right? So, ada apa-apa lagi soalan sebelum saya teruskan? Okay? Sebelum saya tutup, bukan teruskan. Dah nak habis dah. Dah sejam dah aku membebel kat depan. Masya Allah. Okay?
So tolong jadikan investment ataupun trading anda ada side income, bukan main income. Okay? Sebab bila anda terlibat dengan saham, anda confirm rugi. Tapi untung tu wajib. Okay? Anda kena bina kekayaan supaya anda achieve financial freedom. Okay, balik kepada apa yang saya cakap tadi. Sebab, yalah, property lah. Kalau you nak jump in dalam property punya investment, jangan beli cash. Ambil loan. Dan loan tu biarlah dibayar oleh you punya passive income. Itu yang betulnya. Alright. So, since dah tak ada apa-apa lagi yang nak tanya, okay, saya tunggu dalam masa 10 saat sebelum saya habiskan live kita pada malam ni. Okay, esok malam ni ada live lagi, jangan risau. Kita belajar satu-satu. Okay, we have long time untuk kita belajar. Okay, long time. Okay, so satu-satu. Jangan tiba-tiba tanya saya saham apa boleh beli. Akaun CDS pun belum ready. Tanya pula. Semalam baru ajar pasal CDS pun ramai tanya. Macam mana nak buka? Apa nak kena ada? Dokumen ada apa? Berapa lama dia nak siap? Okay, CDS pun belum ready dah tanya saham apa nak beli. Let lu. Okay. Even investor masterclass dah 2 hari kelas dengan saya pun tak ada lagi saham apa. Dia tak belajar lagi pun macam mana nak beli saham. Okay. Tak habis lagi tune dia punya kepala otak. Screw. Krek. Okay. Yes, that's good. Okay, so itu saja sharing saya pada malam ni. Since tak ada apa-apa soalan, saya habiskan live saya pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa esok malam. Pukul 9.30 malam juga. Okay, plus minus lah. 9.30 ke 9.35 ke. Okay, sebab habis solat tu nak kejar-kejar setting balik apa semua kan. Selalu setting saya tak ubah apa-apa. Sebab cuma petang lah. Sebab antara petang ke malam tu dia sibuk. Sebab saya ada buat program akademi tu. Jadi setting tu dah set up, dah ubah kamera tempat lain. Pakai mic yang jenis lain. Jadi bila nak set up tu dia akan ambil masa sikit. Tu yang 9.30. Lepas tarawih tu dia macam rushing sikit nak kejar apa semua. Okay. Tidur dulu. Yes, tidur. Homework dah siap. Sekarang ni cikgu nak tanda kertas kertas homework tu. Okay, so kita jumpa esok malam. Tapi sebelum ni saya ada ternampak satu soalan memang minta kena rotan. Punya rotan. Okay, ni lah soalan sebelum saya wrap. Soalan ni dia tanya kalau beli saham just refer TA tak boleh ke? Tak boleh. Okay? Tak boleh sebab you bukan tikam nombor. You beli company. You kena tahu company you beli tu buat apa. Okay? Okay, sebab dalam even kalau saya tanya pakar-pakar kewangan Islam pun dia cakap by right memang tak boleh. Dia akan jatuh haram. Okay? Memang tak boleh 100% depend pada TA. Bermaksud, yes you boleh pakai TA tapi you kena tahu at least syarikat tu bisnes apa. Okay? Itu yang you kena ambil berat lah. Sebab duit tu lah yang you nak bagi anak bini makan. Jadi darah daging. So make sure benda tu semua patuh syariah dan halal. Halalan toyiban. Okay? So itu saja pesanan akhir daripada saya. InsyaAllah kita jumpa esok pukul 9.30 malam. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.